Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-10, surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-17. Ayat 17. Tafsir Pimpinan Jawi, muka surat 346. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ayat ini tentang siapakah pengimarah masjid. Pengimarah masjid. Sebab puak-puak kafir declare, mengisytiharkan mereka juga bina masjid. Bahkan mendakwa masjid haram dia jaga, bukan masjid kampung. Kalau setakat masjid qaryah tak standard, masjid haram Mekah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala peringatkan, memperkenalkan siapakah yang sebenar mengimarahkan masjid. Dan insya-Allah kita juga nak jadi orang yang mengimarahkan masjid. Tengok ayat 17 dulu. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. Dan tidaklah layak orang-orang yang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah. Sedang syahidina ala anfusihim bil kufr, sedang mereka menjadi saksi, mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Dia mengaku dia kafir, patut dia mengaku dia juga pendiri masjid. Allah kata, tak layak bagi kamu. Setiap benda tu ada kelayakan, bukan benda boleh rempuh begitu je. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun.
mereka itu ialah orang-orang yang rusak binasa amalnya. Ialah kalau dia buat masjid sungguh pun amalan dia tidak diterima, sebab dia tidak ada kunci apa? Kunci tauhid tidak ada. Dan mereka pula kekal dalam neraka wal iyadzubillah. Tengok nota di bawah, nota nombor 281. Setelah negeri Mekah Al-Mukarramah dikuasai oleh Islam, bila tanda pelajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat ambil Mekah balik pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 Hijriyah, dan dibersihkan Baitullah dan Al-Masjidil Haram dari penyembahan berhala-berhala dan perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum kafir musyrik. Mengikut dalam kitab sejarah kata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ambil Mekah, Masjid Haram penuh dengan ketulan tongkol berhala sekeliling Kaabah. Ada kata 300 lebih terpacak di situ. Nabi kita tunjuk dengan tongkat dia, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Cocok terbalik kuat habis, bersihkan, keluarkan dia. Dan juga perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang kafir dilarang, jangan mari buat lagi. Maka pada tahun yang berikutnya, pada musim haji, tahun yang ke-9, tahun yang ke-8 tu tak sempat lagi. Lepas buka Mekah, Nabi kita pergi ke Kepung Hunain, pergi ke Taif. Kemudian membahagikan harta rampasan di mana di Ja'ranah. Setelah itu Nabi kita balik Madinah, dia tak mari. Maka tahun yang berikutnya, tahun yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Abu Bakar diikuti dengan Sayyidina Ali, mengisytiharkan kepada kaum kafir musyrik bahawa mereka tidak dibenarkan mengerjakan haji dan mengerjakan perbuatan jahiliyah di Al-Masjidil Haram. Tak benar lagi. Sebab dalam perisytiharan itu dia kata ala la yahujjul ba'da hadzal am musyrik. Tak boleh lagi, visa tidak diberi lagi kepada orang kafir, wala yatufu bil baiti uryana. Tak boleh lagi tawaf. Tawaf apa? Tawaf telanjang dekat Kaabah. Puak kafir ni dia pergi telanjang. Allahu Akbar. Boleh dia main dia pergi telanjang dekat Kaabah. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil ibadat mengikut kepala otak, nama dia. Ibadat mengikut kepala otak dia. Tengok lagi nota. Oleh kerana orang-orang kafir tidak patut dan tidak layak memakmurkan masjid-masjid Allah disebabkan kekufuran mereka, kerana yang berhak memakmurkannya ialah orang-orang yang beriman. Orang tak beriman tak sah. Ayat ini para jemaah sekalian menceritakan tentang tidak layak, tidak ada kelayakan bagi orang-orang kafir untuk membina masjid ataupun at-ta'abbud, beribadat dalam masjid itu, sedangkan mereka mengaku apa? Mengaku dia itu syirik, mengaku dia itu kafir, kan? Dia mengaku. Di mana dia mengaku? Tengok ni, dia tak berhenti lagi daripada menyembah berhala, tak berhenti lagi daripada pemujaan, dan waktu dia pergi haji dalam talbiyah, dah dengar talbiyah kafir ni, labbaik Allahumma labbaik. Tengok dia kata sama juga mula-mula tu, tapi labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Masya Allah. Mula-mula dia kata tak ada syirik, kan? La syarika lak illa syarikan huwalak, kecuali sekutumu. Ada juga tamlikuhu wa ma malak.
mereka memiliki dunia ini dan apa yang kau milik. Maknanya sama, dia level dengan Tuhan sama. Itu dia panggil perbuatan syirik. Maka dahlah dia telanjang tawaf, dalam talbiyah dia syirik, maka pada ketika itu Allah Ta'ala turun ayat Quran, bukan kamu yang memakmurkan rumah Allah. Yang memakmurkan rumah Allah ini siapa? Tengok dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18. Tuan-tuan tanda ayat ini, mudah-mudahan kita mendapat kelayakan ini insya-Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Hanya saja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Orang ni yang mendapat kelayakan beriman, salat. Kita ini bimbang juga kadang-kadang. Nah, Allahu Akbar. Ketika nak bina masjid, ketika nak mengundi AJK masjid, ramai je datang. Ramai je datang. Waktu nak hidup masjid, tak mari dia. Ini masalah. Bila dia muncul, kalau ada majlis rasmi, siap dengan bersamping lagi mari. Ini takut. Zaman kita ini ada sebahagian setengah tempat dia seronok boleh jadi AJK masjid sebab nama dia tergantung di masjid, dan ada beberapa insiden peristiwa berlaku juga ketidaktelusan dalam menguruskan wang masjid. Kita kata ni masya-Allah tabarakallah, nak jaga masjid tapi akhlak tidak masjid, ini bahaya. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan rumah Allah itu siapa? Kata di ulama tafsir, dia kata imaratul masjid, memakmurkan masjid itu dengan dua makna, dua pengertian. Yang pertama, imaratuhal hissiyah, mana memakmurkan secara fizikal, buat bangunan, membinanya, membaik pulihnya, menghiasinya dan seumpamanya. Itu siapa yang layak? Orang yang beriman. Zaman kita ini banyak ada juga kontraktor yang diberi tenda buat masjid, ada juga. Macam mana nak buat? Itu kita kata sepatutnya pihak berkuasa agama nak beritahukanlah, tak ada orang Islam nak tenda masjid ni. Suka-suka sambil-sambil dia buat masjid, dia sebut nama Allah, duduk atas menara, duduk atas atap. Ni buat mari hak tak sunat. Dia tidak solat situ, dia pergi buat, iyalah. Biar nampak ada izzatul Islam, ada kemuliaan Islam tu ada. Ana ingat satu masa dulu, kita tak sebutlah di mana kan, bila kita minta nak kapek masjid, hak mari ukur tu yang hak tak boleh semaya. Kenapa tak boleh semaya? Hak tak boleh solat. Bukan perempuan, laki-laki. Sebab apa? Kapi. Kita kata masya Allah, tidak ada ke toke-toke, ejen-ejen, syarikat-syarikat yang boleh membekalkan barang-barang masjid ni lain daripada orang yang tak solat ni, yang tak sunat ni. Tak ada. Ada orang tu jawab, dia kata kalau kita pergi ke orang Islam pun, dia pergi beli dengan syarikat kafir di sana, mari kita kata sekurang-kurangnya tangan yang menerima, tangan yang memasang, tangan yang membekalkan kepada kita yang sampai ke masjid ni orang Islam. Ada juga zakat-zakat dia bayar. Ni awak mari tangi hak tak sunat, hak tak pernah mandi junub, macam mana kita? Ini bukan soal resis.
Soalnya masjid itu ada kemuliaan dia. Satu. Itu dia panggil imarah al-hissiyah, pembangunan dari sudut fizikal. Satu lagi imaratuhal ma'nawiyah, menghidupkan masjid itu dari sudut spiritual, dari sudut maknanya, iaitulah dengan kita melakukan solat, zikir, majlis ilmu dan seumpamanya yang sesuai dengan masjid. Inilah yang kita nak para jemaah sekalian, pengimarah masjid dengan makna menghidupkan dengan ibadat, mengimarah masjid juga dengan makna pembangunan secara fizikal. Boleh kan? Artinya orang yang betul-betul makmurkan masjid siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan solat, bayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut apa dia? Takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Takut ni. Kan? Takut di sini dengan makna takut kepada Allah Taala tak sama dengan takut kita takut kepada harimau. Takut kepada benda-benda yang kita nampak. Takut kepada Allah Taala ni kita panggil amalul qulub, hati kita takut. Nak buat maksiat takut. Nak langgar perintah takut. Nak buat benda-benda yang dimurkai, itu dia panggil rasa khasyatullah, takut. Kata dia Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Allahu akbar. Siapa dia bina masjid? Dengar ni muslimi dan muslimat. Semata-mata kerana Allah, bukan nak suruh ambil nama kita, bukan kerana nak masyhur-masyhur. Kita nak buat masjid ni menjadi masjid tercantik di negeri kita, menjadi tempat pelancongan datang. Bukan masjid bukan untuk pelancong, masjid untuk ahli ibadat. Kita niat betul-betul ikhlas, banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah Ta'ala akan balas seumpamanya dalam syurga. Masya-Allah. Dalam hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan, walaupun kita buat masjid kamafhasi qata, seperti sarang burung. Maknanya masjid ni 5 juta, kita mampu bayar sekaki ya, kita kata contohnya. Bayar setakat tu kita dapat pahala. Tak semesti buat sebuah masjid kan. Dan kelebihan membina masjid, mengimarah masjid ni tanda tuan-tuan. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari lagi, Muslim, Nabi kata 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Maksud dia keluar pagi, keluar sudah solat subuh ni, dia duduk mikir nak mari pula zuhur. Itu maksudnya hati terikat. Bukan maksudnya kena pergi jadi jawatan kuasa masjid, baru gambar dia dilekat di dinding lah. Bukan itu yang dipahami. Allahu akbar. Mana kita tak orang yang takut kepada Allah Taala dalam bab agama, dalam bab ibadat, kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa jadi? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu akbar. Orang nak dapat petunjuk, nak dapat pimpinan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, jadilah pengimarah masjid. Jadi pengimarah masjid. Siapa yang jadi pengimarah masjid? Orang ini dapat petunjuk. Kita kata, cuma ulama-ulama tafsir membahas fa'asa. Asa di sini kalau mari daripada Allah Azza wa Jalla, jumhur ulama mengatakan asa minallahi wajibah. Tetap dapat. Itu dapat. Kalau kita mudah-mudahan dia mikir lagi nak bagi tak bagi, tapi Allah Taala dia bagi. Dalam hadis lain, tanda ni para pelajar, hadis li'anna lil masajidi autad.
Bagi di masjid itu ada tiang serinya. Ada tiang seri. Apa dia tiang seri masjid? Orang yang sentiasa ada di masjid itu dia panggil tiang seri. Kalau hilang, malaikat pergi cari. Dia sakit, malaikat pergi ziarah. Dia mati, malaikat ikut dia ke bumi dengan jenazah. Mana tiang seri di sini bukan tiang bangunan ni. Tiang seri itu iaitulah orang tu. Macam tiang seri dia. Kalau tak ada dia tu kita tengok tak berseri masjid ni. Tak ada Pak Haji ni. Pak Haji ni mana begini? Jadi orang cari-cari dia. InsyaAllah kita mampu menjadi tiang seri masjid. Mampu ke tidak? Kena mampu lah. Sentiasa ada di masjid insyaAllah. Baik. Ayat 19 ni dia panggil ayat mati awah. Orang Kelantan, orang kampung kata mati awah. Mati awah ni maksud dia apa? Maksud dianya nak pukul balik puak kafir yang mendakwa, mendabik dada. Kononnya mereka betul sebab Masjid Haram Mekah beri minum kepada jemaah haji musim haji adalah kerja baik yang mereka buat. Kita kata tak apa, kerja baik tu baiklah, tapi boleh pahala ke tidak? Tengok ayat 19. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Bangga puak dia. Puak mana? Puak kafir Mekah ni. Muhammad ni jangan duk lawan kami. Kita ni pemberi minum, menyediakan makanan kepada jemaah haji. Allahu Akbar. Sedap juga. Dia panggil siqayatul haj. Siqayatul haj ni bukan sekat minum sajalah, makanan pun dia orang bagi. Membuat kalau kita tak jadi toksih haji lah sampai kita ni. Dan hanya perbuatan memakmurkan, menghidupkan Masjid Haram. Maksud dianya buat Masjid Haram, bina masjid, jaga masjid, pergi tawaf cara dia. Perbuatan itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah. Sama. Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Tuhan kata la yastawuna indallah, tidak sama-sama sekali. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kita kena ingatlah. Zalim di sini bukan makna zalim bunuh orang, kata orang, tapa orang. Zalim di sini dari sudut akidahnya zalim. Inna syirka la zulmun azim, syirik terbesar. Cuma khilaf sikit ulama tafsir tentang siapa dia ke orang ni. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia kata aku duduk dekat dengan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kat mimbar dalam masjid. Faqala rajulun ma ubali alla a'mala amalan ba'da Islam illa an asqiyal hajj. Dia kata aku tak kira lepas pada Islam ni aku tak siwak kerja lain, aku nak minum orang haji. Sedap, bagus. Kata orang lain pula, aku tak kira lah apa jawatan pun kecuali aku boleh memakmurkan Masjid Haram, boleh buat masjid. Kata orang lain pula, aku tak cara kebangunan, aku nak pergi berjihad. Jihad afdalu mimma qultum,
Jihad lebih baik daripada apa yang kamu nak. Sibuk dengan jamaah haji, sibuk dengan masjid. Duk jaga berbising 3 orang ni dalam masjid. Fazajarahum Umar. Umar kata, ya sahabat, la tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulillah wa huwa yaumul Jumaah. Oh, hari Jumaat hari itu. Dia duk cakap kat mimbar hari Jumaat. Umar kata, jangan angkat suara. Diam. Walakin iza sallait Jumaah dakhaltu. Kata di Nu'man, dia kata lepas pada sembahyang Jumaat aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaftaituhu fi makhtalaftum fi. Jadi aku nak pergi tanya, ataupun ini kata Sayyidina Umar, maknanya lepas sembahyang Jumaat ni aku nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah lebih baik bagi minum haji, menyediakan makanan kepada jemaah haji, buat masjid Arab, ataupun orang yang berjihad. Hak 3 ni. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Nabi kita baca ayat ini, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Maka imam tafsir berbeza pandangan di sini tentang dia kata fa anzalallah, Allah Taala turun ayat. Bila kesedangkan ayat ini turun bila? Dia kata ayat ini turun kemudian, kan? Lewat dah turunnya. Ayat itu lama dah, tapi dibaca di sini bukannya maksud baru turun sekarang. Innama qara'an nabi sallallahu, Nabi kita baca setelah ditanya oleh Sayyidina Umar, mana baca semula. Allahu Akbar. Maka Nabi kita salah memberi istidlal bahawa jihad itu adalah afdal. Kata di ulama tafsir, dia kata kalamul Qurtubi dalam ayat ini ajwad, terbaik. Maknanya bukan baru turun sekarang, sebab ayat ni awal lagi. Cuma Nabi kita baca balik kepada Sayyidina Umar peristiwa yang berlaku. Kesimpulan kita para jemaah sekalian, jangan duk bangga-bangganya buat masjid. Jangan duk bangga-bangganya duk bagi minum sana sini, tetapi yang besar, yang utamanya man amana billah, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah. Ana di Kota Baru tu ada sebuah masjid, nama dia Masjid Man Amana. Kita kata, kenapa nama pelik Masjid Man Amana ni? Dia kata ambil sini ayat ni. Masya Allah. Kaman amana billah. Jadi dia ambil nama, tak nama masjid dia, Man Amana. Siapa yang beriman? Kata kena sudah Man Amana billah. Siapa beriman dengan Allah, Man Amana saja. Jadi ayat tanya baru tu. Kita pun kadang-kadang perlu juga bila nak letak nama-nama tu biar lengkap. Ayat bahasa Arab ni pun dia macam bahasa Melayu juga. Kalau ayat tergantung, orang panggil tak sedap. Man Amana. Dia panggil nama masjid Man Amana. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat ini, mu tak usah duk bangga. Kamu bangga buat masjid macam zaman kita hari ni, masjid besar-besar, Masya Allah, tabarakallah. Pengimarahan masjid macam mana? Majlis sudut solat jemaah ada orang, tak ada orang. Kadang-kadang masjid besar, orangnya tidak ada. Majlis ilmu hebat, tapi pendengar pula tidak ada. Ataupun majlis ilmu pendengarnya ramai, tapi penceramah pula tidak amanah. Asyik duk cerita benda pelik-pelik, buat mari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak boleh dikesan, ataupun mencerita-cerita yang tidak dipastikan kesahihannya, tidak ada autentik dari sudut sanadnya. Ataupun dia sebarkan fitnah kepada orang. Orang itu jahat, orang ini jahat, orang ini penumpah darah, orang ini macam-macam tuduhan dibuat. Maka kita kata pengimarahan Masjid Haram itu mestilah jujur, telus, mengikut ilmu, disiplin ilmu yang telah digariskan oleh syariat. Barulah kita kata imaratul masjid. Maka para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, bahawa sangat penting mengimarahkan masjid, bukan sekadar fizikal bangunan dia besar, tapi pengisian dalam tu. Sebab kita bimbang,
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata di antara tanda-tanda akhir zaman nak kiamat, yatabahawna bil masajid. Yatabahawna bil masajid, orang akan berbangga-bangga, sombong-sombong nak nunjuk dengan pembinaan masjid. Allahu akbar. Jadi bina masjid besar-besar. Nah. Dalam hadis kata, ya'ti 'alan nasi zaman yatabahawna bi kasratil masajid la ya'murunaha illa qalila. Allahu akbar. Dia kata di akhir zaman nanti ramai orang akan bina masjid, bangga-bangga dengan masjid, tetapi dari sudut imarahnya, imarah sepertinya disebut dalam ayat tadi, innama ya'muru masajidallah. Hak ni tidak besar, tidak ramai. Ini kita takut hari ni para jemaah sekalian, masjid kita ni menjadi dibina untuk menjadi tempat pelancongan, tempat orang pergi ambil gambar, kan? Tempat orang pergi berselfie. Hadis ni disebut oleh para ulama, dia kata ada setengah penilai kata, dia kata bihazal lafz, dengan lafaz lagu tu lemah, dhaif. Tapi yang pentingnya ada riwayat lain yang menunjukkan manusia di akhir zaman ini bangga dengan masjid. Masajiduhum amiratun bil bunyan kharabun anil fudah. Di antara tanda kiamat, masjid-masjid dia amiratun bil bunyan, bangunan besar-besar, tapi dari sudut pengisian kharab, runtuh dari sudut pengisian. Allahu akbar. Itu kita bimbang. Kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan masjid kita ni termasuk dalam masjid yang imarahnya, walaupun bangunannya sederhana, taklah comel sangat, tidaklah gah sangat. Kata orang tidak gah lah, moga tak ada barang-barang mahal di sini, kan? Ada sikit-sikit je, tapi kita mengharapkan dia menjadi imarah dengan pengisian, dengan ibadat-ibadat. Sentiasa ada majlis solat berjamaah yang tak pernah henti-henti, kan? Zaman Covid ke tak Covid, Allahu akbar, solat jemaah kita tak berhenti, alhamdulillah, kan? Dan pengisian juga tidak berhenti, walaupun tidak ramai orang, tapi ramai penontonnya, ramai, kita kata alhamdulillah. Baiklah, kita ambil satu lagi tajuk iaitulah kelebihan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab masjid dengan jihad kembar. Tadi dah ayat Al-Quran ni, kan? Innama ya'mur man amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Mana jihad, imarah masjid. Ada setengah orang ni imarah masjid kuat imarah, tapi berjihad tak mau, tak lengkap. Tengok ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Tengok Allah Ta'ala sebut di sini beriman dan berhijrah. Mana kalau orang peringkat awal dulu hijrah ke mana? Ke Madinah. Kemudian lepas pada pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah selepas daripada itu ke Madinah, tetapi hijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam ada. Hijrah daripada kufur kepada iman ada. Hijrah daripada tak baik kepada baik masih lagi wujud. Kita kenal, jangan kata tak ada hijrah. Tak, masih lagi. Hijrah dan wajahadu fi sabilillah, dan berjihad mereka dengan harta benda. Jihad ni bukan satu kategori je. Para jemaah sekalian, kita boleh berjihad dengan harta kita. Wa anfusihim,
fi sabilillah, dan juga dengan jiwa mereka, bi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa, dengan diri mereka. A'zamu darajatan indallah, dan adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid saja. Kerja dia bangga dengan itu. Analah pengalaman duduk kerja membantu jemaah haji ni, kadang-kadang tak sokir lah hak zaman jahiliah tu, hak zaman kita ni pun setengah daripada tak seh. Hei, tengok keperangan tu pelik-pelik. Ya Allah, dia jaga jemaah haji tapi dia tu tidak jemaah haji. Biarlah cara orang tak baik kan. Allah kata apa? Juang, beriman, berjihad dengan harta benda, dengan jiwa, a'zamu darajatan indallah, itulah orang yang besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya, orang yang mendapat kemenangan, orang yang bertuah siapa dia? Iaitu orang yang beriman, berjihad. Sebab apa dia berjaya? Sebab dia selamat daripada neraka dan dia boleh masuk dalam syurga. Itulah kejayaan yang hakiki. Kejayaan hakiki di mana? Boleh masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Ayat yang ke-21. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga. Allahu Akbar. Mereka beroleh dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Setara mana kekal? Khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar bagi orang yang dapat syurga. Tak sedap cakap lah syurga alik bawah kali atas ke, biar boleh syurga dulu kita. Kita duk memikir aku nak syurga tinggi-tinggi selalu kan. Ambil hak bawah pun biar masuk dalam syurga dulu. Kita hari nak jamin diri kita biar lepas daripada neraka ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tanda hadis ini sahih dalam Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu ahli jannah, Allah Taala berfirman kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, ahli syurga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya, Allah Taala panggil. Fayaqul hal raditum, la ilaha illallah, nya tanya mureda dah kah? Duk dalam syurga dah tu tanya mureda dah dengan nikmat aku beri. Fayaqulun wa ma lana la narda ya Rabb, macam mana kita tak reda nikmat yang begini banyak? Engkau telah anugerahkan kepada kami perkara yang tidak pernah diberi oleh makhluk kepada makhluk lain. Fayaqul, Allah tanya, ala u'tikum afdala min zalik, nak kau tidak aku beri hak lebih baik daripada ni, syurga lagi. Fayaqulu ya Rabbi, mana lagi hak lebih baik ni, comel habis kena comel ni. Fayaqulullah, uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allahu Akbar. Allah kata, aku curahkan ke atas kamu keredaanku, aku tak akan murka lagi sampai bila-bila. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau redai dalam hidup kami di dunia dan juga di akhirat nanti ya Allah ya Rabb. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, orang yang berjihad akan mendapat keredaan Allah azza wajalla bersama dengan syurga yang telah diberi. Allahu akbar. Ini syurga ni pula banyak tingkat. Satu lagi hadis Abu Hurairah menceritakan, Nabi kata inna fil jannati mi'ata darajah. Syurga tu ada 100 tingkat. Allah Ta'ala sediakan untuk mujahidin, pejuang-pejuang pada jalan Allah. Setiap darajat di antara satu darajat itu di antara langit dengan bumi jarak dia. Allahu akbar. Maka Nabi kata fa iza sa'altumullah fasalu lahul firdaus. Kalau mu nak minta jannatul firdaus, syurga firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Dia duduk tengah syurga, wa a'lal jannah di atas, di tengah, wa fawqahu arsyur rahman. Di atas dia tu arasy. Maknanya paling tinggi sekali darajat. Jadi kalau kita nak minta ya Allah mintalah syurga. Kita minta ya Allah syurga jannatul firdaus. Boleh kita minta. Peringkat kita ni minta syurga lah dulu, kan? Tapi tidak salah bila Nabi kita suruh minta, kita minta. Allah Ta'ala Maha Kaya nak bagi anugerah kepada kita. Yang penting kita nak syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.